Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mu'allifu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain, amin. Ini bahas kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Masukkan bicara Nabi Yusuf alaihi salam. Kata qala ba'dul ulama, berkata sebahagian alim ulama, bahawasanya orang yang terlebih berbakti bagi ibunya itulah Nabi Yaqub alaihi salam. Dalam seramai-ramai manusia, dalam seramai-ramai nabi, yang dikatakan orang yang paling berbakti pada ibu itu kena bernabi Yaqub alaihi salam. Maka alah Nabi Yaqub alaihi salam amat nyatalah Nabi Yaqub padahal ia dalam perut ibunya, masa dalam kandungan ibunya. Ketika Nabi Yaqub dikandung oleh ibunya, sudah kelihatan dah kenyataan berbakti Nabi Yaqub pada ibunya. Dan yang demikian itu bahawasanya ibu Nabi Yaqub itu bunting. Kita panggil bunting, ngandung. Ibu Nabi Yaqub bunting dengan dua anaknya. Nabi Yaqub ni kembar. Nabi Yaqub dia kembar. Maka tatkala sampailah bilang bulan, ketika sampai nak melahirkan, datang ketika beranak, berkata kedua anak dalam kandungan, dalam perut ibunya, sedangkan ibunya mendengar akan perkataan kedua anaknya. Sedang ibu Nabi Yaqub, isteri Nabi Ishaq, Nabi Yaqub ayahnya Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Ketika ibu Nabi Yaqub mengandung anak kembar orang, cukup masa rasa nak terberanak, nak salin dah, maka ibu Nabi Yaqub mendengar anak dia bercakap, dan anak dia borak-borak dia mendengar. Atau istimewa untuk Nabi lah, atau istimewa untuk para Nabi kan. Anak dia bercakap dalam dua dalam perut, ibunya mendengar dia keluar. Maka berkata salah seorang bagi taulan, beri jalan bagiku hingga aku keluar terlebih dahulu daripada engkau. Kata salah seorang anak kembar, kau beri aku jalan, aku tak keluar dulu. Pasal kembar dua kan, tu keluar dulu. Dia kena keluar seorang-seorang. Seorang kata, kau beri aku jalan dulu, aku nak keluar dulu. Maka berkata yang satu,
jika engkau keluar dahulu daripada aku, nescaya akan kubelahkan perut ibu hingga aku keluar dari sebelah rusuk ibu. Lalu berkata yang satu lagi, keluarlah olehmu terlebih dahulu, jangan kau bunuhkan akan ibu bumi. Itulah kisah Nabi Yaqub sangat berbakti pada ibunya. Maka kembar Nabi Yaqub namanya Is. Seorang namanya Yaqub, seorang namanya Is. Kata Is, kemudian aku keluar dulu. Sedangkan yang duduk kat pintu jalan nak keluar ni Yaqub. Is duduk di atas. Is berkata dengan Yaqub, kemudian aku keluar dulu. Kalau kau tak boleh keluar dulu, akan kubelahkan perut ibu. Aku nak keluar dari sebelah rusuk. Mak dia dengar. Anak dia cakap, mak dia dengar. Kata Nabi Yaqub, jangan kau bunuhkan ibu. Aku akan beri kau jalan keluar terlebih dahulu. Aku nak panggil Is keluar dulu, kemudian baru nak Nabi Yaqub. Atau orang tu dua kata dulu kan, anak kembar yang keluar dulu tu yang bungsu, yang keluar muda tu yang sulung. Atau ambil kisah sini lah, asal Nabi Yaqub yang keluar dulu. Oleh kerana Is tak sabar nak keluar dulu, kalau tak pergi keluar, dia belahkan perut, dia keluar kerusuk. Nabi Yaqub beri jalan. Berbual antara dua anak kembar Is dan Yaqub, ibunya berdengar dan berdoa. Maka dinamakan kembar Yaqub itu dengan nama Is. Pasal apa namanya Is? Kerana bahawasanya Is itu orang yang asli, orang yang terhaka di dalam perut ibunya. Dan keluarlah yang keduanya, dinamakan Yaqub. Is keluar dulu. Kenapa dipanggilkan Is? Dalam kandungan perut ibunya derhaka. Tak keluar dulu, dia nak belah perut itu. Yang keluar kemudian, itu namanya Yaqub. Maka bangkitlah Is, kejadian yang kasar dan orang yang keras. Sifat kembar Yaqub namanya Is, orang yang kasar, orang yang keras sifatnya. Dan Allah Is pekerjaannya suka berburu, suka memanah. Sesuai dengan sifat keras kasar dia, pekerjaan Is suka berburu, suka memanah. Dan jadilah Nabi Yaqub alaihissalam pekerjaan kasihan, lemah lembut, tak suka bela kambing, tak suka cucuk bertanam. Itu sifat Nabi Yaqub, orang yang lemah lembut, orang yang berhalus begitu. Nabi Yaqub kerjanya orang panggil menternak kambing dan juga menanamkan rumah. Dan Allah ibunya kasih kepada Nabi Yaqub alaihissalam, kena berbaktilah Nabi Yaqub ketika dalam kandungan ibunya. Sedangkan ayahnya, yang Nabi Isa alaihissalam, lebih kasih kepada Yaqub, rapat dengan ibunya. Dikasih Nabi Yaqub oleh ibunya. Kembar Nabi Yaqub dikasih oleh ayahnya. Sebab ibunya dengar, ayah tak dengar. Yang dengar bukan dua tu, ibunya dengar. Maka ibunya kasih kepada Nabi Yaqub. Nabi Isa dikasih berkembar Yaqub Kemudian bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencubakan Nabi Ishaq alaihissalam, awal tarikkan nikmat mata. Turun ujian Allah SWT kepada seorang Anbiya namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq daripada ibu Sarah, dan Nabi Ismail daripada ibu Hajar.
Diujikan Nabi Ishaq, awak tarikan nikmat mata Nabi Ishaq tak nampak mana. Mata Nabi Ishaq kamu tak nampak mana. Itu ujian Allah SWT. Maka nyatalah sabar Nabi Ishaq alaihissalam dan taslimnya diserah kepada Allah. Ketika sabar Nabi Ishaq, ujian Allah, matanya tidak nampak, disuruhkan Allah akan malaikat Jibril alaihissalam. Berkata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan sabar engkau hi Ishaq, setelah digantikan daripada mata engkau itu, dimustajabkan doa engkau. Oleh kerana Ishaq sabar, mata tak nampak, Allah utuskan maka Jibril bertemu Nabi Ishaq. Wal Ishaq, kata Jibril, oleh kerana kau sabar ujian Allah, Allah nak berikan satu anugerah. Engkau minta satu doa, Allah mustajab memperkenankan. Dalam banyak-banyak minta satu je. Jibril kata satu je. 10 sedap sikit, satu je. Dalam banyak-banyak doa kita pilih satu. Satu je kata Jibril, engkau berdoa, Allah mustajabkan. Nabi Ishaq pun termenung, apa dah doa ni? Dalam banyak-banyak apa terlintas. Berkatalah Jibril alaihissalam kepada Nabi Ishaq alaihissalam, doalah olehmu wahai Ishaq pada yang terlebih kasih bagi anak engkau. Nasihat kepada Jibril, engkau doalah anak yang paling kau kasih. Kata Jibril, kau doalah untuk anak engkau. Dalam kan dua anak dia kan, Yaqub dan Is, anak yang paling kau kasih, kau doakanlah. Nabi Ishaq kasih kepada Nabi Ishaq kasih kepada Is, dan maknya lebih kasih kepada Yaqub. Maka terlintaslah Nabi Ishaq nak doakan kepada anak kembar yang namanya Is. Maka mintalah doa baginya, kata Jibril kepada Nabi Ishaq, dengan apa yang kau kehendak. Minta satu ni, apa yang kau nak doa pada anak kau, kau doakan, kata malaikat Jibril. Maka memanggillah Nabi Ishaq alaihissalam akan anaknya Is. Wahai Is, kata Nabi Ishaq, wahai anakku, pergilah olehmu berburu, kemudian engkau bakarkan bagiku akan dagingnya. Maka bahasanya aku ingin makan akan daging bakar. Kemudian engkau datangkan kepada aku. Apabila sudah selesai akan keinginanku, aku akan mohonkan doa bagi engkau seperti mana yang dijanjikan oleh Tuhanku. Maka dapat kemenangan engkau dengan ketinggian dua negeri, dunia dan akhirat. Nabi Ishaq pun panggil anaknya, wahai Is, kau pergi berburu, dapat kau bakarkan daging, kau hidangkan. Nabi Ishaq cerita pada anak Nabi Is, ketika selesai hajat nak makan daging bakar, Nabi Ishaq beritahu akan kudoakan satu doa yang mustajab seperti mana Allah janjikan kepada aku. Nescaya engkau akan mendapat kemenangan dunia akhirat. Is pun semangat bapa doa confirm makbul. Is pun keluar berburu. Maka keluarlah Is menuntut perburuan. Maka adalah Nabi Yaqub alaihissalam untuk memeliharakan akan kambing. Ketika Nabi Ishaq beritahu anaknya Is, ibunya dengar. Yang boleh nampak kat Jibril Nabi Ishaq tu, orang lain tak nampak. Pasal dia Nabi, ibunya dengar, suami nak doakan kepada Is, sedangkan ibunya lebih kasih kepada Nabi Yaqub. Ketika ibunya dengar,
Nabi Ishak nak doakan anak dia. Ibu dia panggil Nabi Yaqub. Maka memanggillah ibunya akan Yaqub. Berkata ia ibu dia, wahai Yaqub, pergilah boleh ambil seekor kambing yang terlebih baik, maka sembelihlah ulin, kemudian kau ambilkan kulitnya, kau jadikan kulitnya di atas belakang engkau. Kerana bos isteri itu orang yang banyak bulunya. Kemudian kau bakarkan dagingnya, kau datangkan kepada bapa engkau dan kau ubahkan suara engkau. Kemudian katalah olehmu, hei bapaku, inilah yang engkau suruh akan dapur dengan dia. Maka minta doalah olehmu akan bapa, nescaya engkau akan dapat kemenangan dunia akhirat. Mak dia minta tukar. Wahai Yaqub, kata mak dia, Yaqub tak payah keluar berburu, pasal dia boleh kambing lah. Nak dapat kambing dia kena berburu. Ya. Kata ibunya, wahai Yaqub, kau cari kambing yang paling baik, kau sembelihkan, kau lapahkan kulit kambing, kau pakaikan buat pakaian ke belakang. Sebab itu orang yang berburu. Ayah tu kan nampak, mata dia tak nampak. Nabi Ishak kan mata tak nampak. Pesan mak dia, wahai Yaqub, cari kambing yang paling baik, kau bakarkan daging, hidangkan pada ayah, kau ambil kulit kambing lapar, buat pakaian letak di belakang. Pasal isteri orang yang kasar dan berburu. Kan? Banyak dengan bulu kambing, banyak terburu. Bukan bulu dosa-dosa. Mak dia pesan kepada Yaqub, lampahkan kulit kambing, buat pakaian dengan kambing. Banyak terburu kembar dan isteri. Hidangkan pada ayah, minta ayah doakan, nescaya engkau mendapat kemenangan dunia akhirat. Maka pergilah Nabi Yaqub dengan segera dan perbuatlah Nabi Yaqub seperti yang disuruh oleh ibu. Nabi Yaqub pun taat. Dia pun masuk kandang, carikan kambing, dan dalam lapar-lapar dia pun panggang. Maka mendatanglah Nabi Yaqub kepada bapanya, padahal dia ubahkan suara. Dan isteri orang yang kasar, suaranya garau. Nabi Yaqub dia orang halus, suaranya halus begitu. Nabi Yaqub datang kepada ayah, diubahkan sikit suara. Ya. Demi taruhnya Nabi Yaqub akan daging di hadapan ayahnya, maka memakan akan dia. Nabi Ishak makan daging panggang. Daging panggang ni bukan orang Melayu ni minat, Nabi pun minat. Dan kambing panggang adalah mahal, pasal makanan para anbiya. Nabi Ishak makan daging panggang. Setelah Nabi Ishak makan, kemudian berkata ia, hampirlah olehmu hai anakku kepadaku. Nabi Ishak kan mata tak nampak, wahai anakku datang dekat. Nabi Ishak nak doakan tu untuk anak dia. Maka jadilah tangannya meraba-raba atasnya. Maka didapatnya Nabi Ishak banyak bunyi. Maka berkata ia, subhanallah, rasa-rasa isteri. Tapi saya mau bentuk bahu macam Nabi Yaqub. Pasal mata tak nampak, pasal mata Nabi Ishak tak nampak. Oleh kerana sabar, mau berikan satu doa mustajab. Dah makan dan dibakar, nak doa dia tak dekat, kata Nabi Ishak. Dia usap-usap ke belakang, banyak bulu, betul dah anakku isteri. Tapi tengok bahu macam Nabi Yaqub pula, muskil Nabi Ishak, pasal mata tak nampak. Lalu berkatalah ibunya, anak engkau dah tu. Tapi ibunya pandai, tak sebut siapa. Ibunya tak sebut isteri aku. Ibu kata, itu anak engkau dah tu. Kata ibunya, doalah boleh makan dia, cepat-cepatlah doa. Kata ibunya pada suaminya Nabi Ishak alaihissalam. Maka menyapulah ia atas belakang dan berkatalah ia Nabi Ishak alaihissalam,
Tuhanmu, jadikanlah anbiya dan pesuruh Rasulullah yang lain daripada Nabi bangsa Arab yang sudah kau lakukan akabir pada saudaraku namanya Nabi Ismail alaihissalam daripada anakku ini, sehinggalah hari kiamat. Apa doa Nabi Ishaq? Kau jadikan anakku ini, dikhitab tujuh, kau jadikanlah ya Allah anakku ini anbiya, nabi-nabi dan pesuruh rasul, seperti mana kau jadikan saudaraku Nabi Ismail. Kerana melahirkan dua anak dari Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir dulu, dan Nabi Ismail lahir dulu dan belajar. Tak lama kemudian baru dapat anak Nabi Ishaq. Maka doa Nabi Ishaq, jadikanlah anak dia ini Nabi Yaqub, disangkani tapi Nabi Yaqub. Sebab tu Nabi Yaqub jadi Nabi. Jadikanlah anakku ini seorang anbiya dan pesuruh dia Rasul sampai hari kiamat. Bermakna susul galur Nabi Yaqub, anak cucu cicit semuanya daripada golongan para Nabi yang Rasul, Nabi-Nabi. Anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun Nabi. Turun ke Nabi Musa pun Nabi nanti. Dan abang Nabi Musa, Nabi Harun pun Nabi. Susul galur Nabi-Nabi daripada golongan Bani Israel. Namanya Yaqub, gelaran Israel. Atau orang panggil bagaimana Nabi Yaqub dan Allah angkatkan kepada para Nabi Mursalin doa yang diminta oleh ayah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kau jadikan saudaraku Nabi Ismail Nabi di kalangan bangsa Arab, dan Muhammad dia terus keturunan dari Nabi Ismail. Bila sebut Nabi Muhammad bangsa Arab, nisbah kepada siapa Nabi Muhammad bangsa Arab? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad bangsa Quraisy, nisbah siapa Nabi Muhammad bangsa Quraisy? Keturunan Nabi Muhammad namanya An-Nadar. Nama sebenar An-Nadar, orang Arab panggil Quraisy. Dan itulah nama asli lain, orang panggil lain. Nama sebenar An-Nadar, orang panggil Quraisy. Sebab orang Arab panggil Quraisy, sebab orang Arab panggil An-Nadar dan nama Quraisy, dipandai berniaga. Bila sebut dia bangsa Quraisy, pandai berniaga. Sehingga Allah rakam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita wa saif. Susul galur Nabi di kalangan Bani Israel daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Setelah didoakan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka bangunlah, maka bangkitlah Nabi Yaqub pergi dalam doa. Pergilah secepatnya, takut kembali datang. Is datang, Is kan orang yang kasar, ada pesan kasar itu. Nabi Yaqub berjalan pergi berlalu. Tak lama kemudian mengambil Is akan perburuan. Lambat datang kan, pasal Nabi Yaqub dibeli kambing kat atas yang bisa ni. Is pergi berburu, dia keluar dulu bisa ni. Datang Is bawakan hasil binatang perburuan dan dibakar binatang. Is pun bakar, kemudian datangkan ke bambu. Maka dijadikan yang dibawakan ke rumah ni. Is pun dah bakar, Is pulang ke rumah. Maka berkatalah ayah Nabi Isa alaihissalam, siapa kau? Katanya, akulah Is. Bapa terkejut, siapa kau? Dan mata terampak. Kata anak dia, akulah Is. Aku datang bawakan barang seperti yang kau suruhkan akan kamu. Kata Nabi Isa, tidakkah kau datang terlebih dahulu daripada ini? Bukankah tadi kau dah datang?
Kata Nabi Isa, bukan. Kata Nabi, kau dah datang. Ya. Kata Nabi Isa, tidak. Kata Is, tidak. Lalu kata Nabi Isa, telah mendapat kemenanganlah saudara engkau dengan doa aku ini. Kata Nabi Isa, wahai anakku Is, aku doakanlah pada saudara kembar itu, Yakub. Satu doa. Ya, doa kedua tak adalah, kata Jibril, satu doa Allah mustajab makbulkan. Ya. Saudara pun dah mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Is pun bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku nak bunuhkan adik aku. Atau Nabi Yakub dah lari pun. Ya, waktu malam dia lari, waktu siang dia sembunyi. Atau nama Israel kan orang ini berjalan malam. Ya, atau kisah bagaimana Nabi Yakub dibilangkan Israel. Is bersumpah seorang yang kasar. Wallahi kata Is, aku nak bunuhkan akan satu penghuni yang bernama Yakub. Walaupun Is tak ada Nabi, ya, tapi Is dapat kahwin dengan isteri anak Nabi. Isteri Is kan anak Nabi Lut. Ya, nanti lahirlah anak pun Nabi. Ya, anak Is Nabi Ayub. Ya, susul galur daripada Is kahwin dengan anak Nabi Lut. Nabi Lut kan sezaman dengan Nabi Ibrahim. Is kahwin dengan anak Nabi Lut, dapat anak dia pun Nabi Ayub alaihissalam. Tapi diri tak bukan Nabi lah. Diri Is bukan Nabi. Jadi Nabi itu Nabi Yakub alaihissalam. Demi Allah kata Is, sesungguhnya aku bunuhkan akan Yakub. Maka berkatalah Nabi Isa, wahai anakku, anak demikian itu sudah takdir Allah. Anak demikian itu sudah kehendak Allah. Nabi Isa pun sahabat kata dia, semua sudah takdir Allah dah. Maka jadilah Is berkata membunuhkan akan saudaranya Yakub dengan habis dibudaya. Apa jalan pun dia nak bunuh saudara kembar dia. Dan mendirikan bukan berseteru, ya. Orang panggil kinayah daripada, ya, musuh, sahabat musuh. Maka takutlah ibunya akan anak yang dikasih Nabi Yakub, ibunya risau. Ya. Is nak bunuh, nama dia Yakub, ibunya risau. Ibunya kasihkan Yakub. Dan berkatalah ia, ibu, hei anakku Yakub, bahasanya bagi engkau Khol ni orang panggil, kalau bahasa Arab khol dari bentuk makcik dan makcik. Dan khol ni makcik, ibu saudara. Yakub kata ibunya, bos tu bagi yang kata khol, saudara dekat Kan'an sebelah Palestin. Kan'an sebelah Palestin. Nabi Ibrahim dibangkitkan di Babylon. Babylon sebelah Iraq. Dan kata ibunya, Tuan anak Isa, kata ibunya, oh Yakub, engkau dan makcik dulu kat Kan'an, nak pergi ke Palestin. Maka jikalau engkau pergi kepada makcik kau tu, dan kau duduk di sana sertanya hingga dihukumkan Allah bagi kedua kamu, nescaya aku redolah berpisah dengan engkau. Pesan ibunya, kau berikan anak saya duduk dengan makcik sampai Allah turunkan hukuman. Ya, redolah ibunya nak berpisah dengan anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Kerana takut aku, kata ibunya, aku takut atas engkau daripada keras saudara engkau. Maka tidaklah kuasa engkau dengan dia, nanti kau tak mampu nak lawan. Kembali ini orang yang kasar. Dalam perut ibu dah nak bunuh, dah kasar, inginkan pula dan keluar dari perut. Dan ibu ni risau, ibu ni minta Nabi Yakub hijrah. Maka berwadaklah atau berwidaklah, widak yang selamat tinggal. Maka berwadaklah ia Nabi Yakub kat ibunya.
Dan keluarlah ia Nabi Yakub berjalan waktu malam dan sembunyi waktu siang hari. Maka kali itulah dinamakan akan Nabi Yakub dengan nama Israel, atau kisah bagaimana Nabi Yakub digelarkan Israel. Nama Yakub, gelaran Israel. Subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Asra ni jalan cepat waktu malam. Waktu malam orang tak ada, orang tak nampak. Nabi Yakub jalan cepat nak ikan supaya kembali tak ribut. Siang sembunyi, malam perjalanan laju, nak hijrah dan berbelok perjalanan. Maka digelarkan Nabi Yakub itu dengan gelaran Israel namanya kan, atau Bani Israel itu. Maka anak cucu Nabi Yakub digelarkan Bani Israel. Bani itu anak cucu, dan Bani Israel anak cucu Nabi Yakub. Atau susul galur orang-orang Yahudi yang dikatakan dengan gelaran Bani Israel. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka datang Yakub alaihissalam kepada khal makcik, maka nama ni Binawil. Ini nama-nama orang ada, nama-nama orang Israel lah. Jangan kita kira nama orang Melayu kan, belum nama orang dulu atau nama-nama orang Melayu, nama bulu kan, nama orang Israel. Dan anak ia khal makcik itu mempunyai kambing. Ketika datang Nabi Yakub itu per tahun kemarau. Nabi Yakub datang bunyikan datang pasti musim kemarau. Musim kemarau, air tak pun ada. Dan Allah pada negeri suatu telaga, tempat beri minum kambing begitu. Dekat Kan'an, satu telaga. Biasa orang Kan'an akan ambil air telaga bagi minum kambing-kambing. Dan Allah, ia telaga itu dah hubungi banyak air, telah keringlah air itu. Sebelum musim kemarau, air dia banyak. Nabi Yakub datang musim kemarau, air telaga itu dah kering dah. Maka mengadulah mereka itu, orang-orang Kan'an, lebih-lebih lagi khal makcik dia. Dia mengadu kepada Nabi Yakub alaihissalam akan demikian itu, demikian punca itu. Nak berikan minum, air tak ada. Mengadulah kepada Nabi Yakub. Pasal dia tahu ayah Nabi Yakub, Nabi Ishaq, mesti doa itu mustajab. Mereka mengadu dengan Nabi Yakub. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? Maka mengambillah Nabi Yakub akan tiba dan dilemparkan sebagai penari. Maka tiba-tiba penuh dengan air. Maka meminumlah Nabi Yakub daripada air yang tiba. Kemudian dicurahkan yang lebihnya, dicurahkan dalam telaga. Maka tiba-tiba keluarlah mata air terpancar-pancar, sehingga sampailah naik airnya seperti hadnya yang dahulu. Itu antara kelebihan Nabi Yakub. Nabi Yakub lemparkan, ditarik ke atas, tiba-tiba ada air. Nabi Yakub minum sikit, dicurahkan baki usah tiba. Tiba-tiba mata air itu membuat-buat pancar-pancar, air naik seperti paras yang sila kali. Itu air telaga itu ada. Maka tak kala melihat oleh khal makcik yang akan demikian itu, makcik tengok, maka berbesar hati makciknya itu akan qadarnya. Nabi Yakub itu mewarisi ayahnya Nabi Ishaq. Dalam hati makciknya Binawil, makcik nama Binawil. Dalam hati makciknya Binawil itu, Yakub ni bukan orang biasa, mewarisi ayah Nabi Ishaq, ayah Nabi. Maka dilentangkan nikah atasnya. Tawar anak lah. Dia tawar ni lebih orang baik. Makcik dia tawarkan anak. Nak kahwin tak anak aku ni, dapat free je.
Dan anak Nabi Yaqub alaihissalam, saya telah melihat akan Rahim, anak kholnya yang kecil. Maka cenderung hati Nabi Yaqub kepada anak khol yang bernama Rahim. Sebelum ibunya, sebelum makcik tawarkan anak, Nabi Yaqub dah tengok dah anak makcik ni. Anak makcik Nabi Rahim, isi Nabi Yaqub Nabi Rahim. Dia tengok memang comel orang ni, hati dia berkenan. Dah tahu tak nak tolak, hati dah benar. Dan tengok comel orang ni kan? Maka ala adat mereka itu orang Kan'an tidak berkahwin akan yang kecil, tidak berkahwin akan yang kecil terlebih dahulu, melainkan daripada yang besar. Adat orang Palestin dulu, kita akan kahwinkan adik ni, melainkan kakak akan kahwin dulu. Rohim itu adik, Rohim itu ada kakak, kakak pun kahwin. Kita orang Melayu langkah betul, yang orang Melayu istilah langkah betul ke bukan. Adik perempuan pun kahwin, kakak pun kahwin, kita nak adik nak kahwin. Adat orang Kan'an Palestin tak boleh demikian, tak boleh mengenai adat. Pegang bukanlah satu itikad, tapi lazim kebiasaan adat negeri orang Kan'an demikian. Maka diperkenankan Yaqub berkahwin. Nak kahwin dengan adik tak boleh pula, kakak dia belum kahwin, macam mana nak buat? Hati dah benar kan? Makcik dah tawar dan hati pun dah benar. Maka ia berkenan akan yang kecil. Makcik dia kata, ada permasalahan tak boleh kahwin adik. Makcik dia kata, kahwinlah kakak. Nabi Yaqub tak nak, Nabi Yaqub nak yang adik ya. Mak dia, makcik tu tawarkannya kakak. Nabi Yaqub tak nak. Nabi Yaqub dah berkenan tengok yang adik, dia berkenan yang adik. Maka dikahwinkan dengan yang besar. Maka tak kala melihat, ia katanya, hei kholku, bukan yang aku kehendaki ini. Maka berkata ia, hei anakku, tiada mengkahwinkan yang kecil dahulu daripada yang besar. Dan tetapi telah aku kahwinkan engkau saudara yang satu pula, kerana menarikkan pertama kasih aku akan engkau, dan lupaku akan duduk engkau padamu. Maka dikahwinkan keduanya baginya. Maka diharus oleh Allah SWT bagi Nabi Yaqub, dan diharamkan atas yang lain daripada Nabi Yaqub daripadanya dia berkahwin serta adik-beradik. Maka ayah Nabi Yaqub alaihissalam duduk dengan keduanya terlebih kesukaan, kehidupan dan kesenangan. Untuk Nabi Yaqub nak adik, makcik tawar kakak, kahwin kakak, kata makcik dia kalau boleh dapat kahwin adik, aku bagi Allah turunkan wahyu, satu-satunya manusia dalam dunia, satu-satunya Nabi dalam dunia boleh kahwin dalam masa yang sama serentak himpun adik-beradik. Satu-satu manusia, satu-satu Nabi yang Allah izinkan isi pertama, isi kedua adik-beradik. Kita bagi Salatiga kahwin dengan isteri, meninggal kahwin dengan adik-beradik, bagi Salatiga. Dan syariat Muhammad tak boleh himpun adik-beradik, meninggalkan meninggal baru boleh kan? Atau untuk Nabi Yaqub, adat orang Kan'an, kakak akan kahwin dulu, tapi Nabi Yaqub berkenan dengan adik. Akhir Allah berwahyu, boleh kahwin dulu untuk Nabi Yaqub. Kata khol liman tu, apa nama dia? Kata khol makcik itu, dululah bersama-sama dengan kami, sebab dia tahu Nabi Yaqub ada keberkatan. Duduk binatang pun semua elok, gemuk-gemuk binatang, air telaga pun tak kering-kering kan? Pasal Nabi Yaqub mewarisi Anbiya daripada ayahnya Nabi Isa kan? Dan dululah Nabi Yaqub duduk dalam keadaan suka kehidupannya, dalam keadaan kesenangan, dan Allah bagi keduanya dua jariah.
maka memberilah oleh keduanya akan jariahnya, maka menghimpunkan antara dua saudara dengan dua jariah, dia merdekakan, maka dikahwini 4 isi Nabi Yakub. Isinya adik-adik, ada 2 jariah, 2 hamba saya. Kakak ada seorang hamba saya perempuan, adiknya ada seorang hamba saya perempuan, dan kahwin dengan Nabi Yakub, diberikan hadiah kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub dapat 2 hamba saya perempuan, dia merdekakan, jadi orang bebas, dia kahwin 4 isi Nabi Yakub. 2 adik-adik, 2 bekas saya, isteri, maka isteri Nabi Yakub ada 4. Maka Allah Khalid makcik itu mengkahwinkan 2 anak itu atas bahawa ia memeliharakan akan kambingnya selama 7 tahun dipeliharakan kambing. Kebanyakan pekerjaan Nabi-Nabi semua bela kambing. Itu kebiasaan boleh. Nabi-Nabi itu biasanya bela kambing. Nabi Yakub bela kambing 7 tahun. 7 tahun Nabi Yakub bela kambing. Maka tatkala berlalu masa 7 tahun, rindulah Nabi Yakub kembali kepada ibu Nabi Yakub siapa? Isi Nabi Ishaq dan bapanya dan saudaranya. Nah, untuk teringat ayah Nabi Ishaq, teringat saudara kembarnya Is, pasal orang yang dalam halus, teringat kampung halaman. 7 tahun duduk dah keluar daripada Babylon pergi Kanaan, teringat kampung halaman. Banyak cerita tentang kita sambung ke depan, kisah Nabi Yusuf banyak. Itulah orang panggil bila sebut Nabi yang terkenal berbakti pada ibunya, Nabi Yakub alaihissalam. Kembali namanya Ish. Bagaimana diangkat Yakub dari seorang Nabi Ishaq Allah ujikan mata tak nampak. Soba, akhirnya turun pakai Jibril. Begitu Nabi Ishaq, olehkan kau sobar ujian Allah tak nampak, Allah berikan kau satu doa untuk dimustajabkan. Dinasihat pakai Jibril, doalah anak yang kau sayang mewarisikan Anbiya dan Mursalin. Diminta mencari kambing, akhirnya ibunya beritahu Nabi Yakub, akhirnya yang doakan adalah Nabi Yakub. Bila saudara kembarnya tahu nak dibunuh, atau lagi untuk malam dia dilakukan kegelaran Israel, kegelaran dia. Kemudian maka tak kala mengetahui pada Khol Maji Libanon bin Uil, nama makcik Nabi Yakub Libanon bin Uil. Nama-nama orang adalah nama-nama orang Israel dan nama-nama orang Yahudi. Libanon bin Uil. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkirna mufiddin wa allimna ta'wila. Allahumma aftah bihi hikmataka futuhal arifin وانشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.